Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pada tuan-tuan, Masya Allah dah mula hadir 74 orang dah. Masya Allah. Kita sambung lagi pengajian kita kepada bab dosa-dosa besar, iaitu bab 273 tentang bab dosa-dosa besar. Oh tak, bukan 273, 271 lagi. Semalam di antaranya iaitu hadis yang ke-52 bracket 54 tentang perkara-perkara yang menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membinasakan, iaitu ada 7. Iaitu pertama syirik, kedua sihir yang telah kita bincang secara pertengahan. Dia taklah detail sangat. Kalau detail tu dia banyak lagi pembahasan yang patut diberikan dan patut dibahaskan lagi. Tak apa, sekarang kurang-kurangnya seimbas lalu tentang sihir telah kita ceritakan semalam. Iaitu kita begitu juga tentang cerita tentang iaitu Nabi Musa alaihissalam, macam mana kisah yang telah dilakukan, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yang juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, bagaimana Allah Taala nak tunjukkan bahawa nabi-nabi dahulu pun mereka berhadapan dengan tukang-tukang sihir mereka. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan Yahudi tadi telah menyamakan sihir itu dengan mukjizat, sebab itu mereka mempelajarinya dan mereka salah menggunakannya sehingga kehancuran yang telah dijatuhkan ke atas mereka kerana sebahagian daripada mereka menyalahgunakannya. Cuma umat dulu mungkin dia dibenarkanlah untuk belajar, mungkin untuk mengetahui keburukan benda tersebut supaya jangan digunakan. Tapi bagi kita, kita tidak boleh mempelajari sihir untuk mengelak sihir. So ada perkara-perkara dan doa-doa, iaitu doa-doa Asmaul Husna yang mana dikatakan dan diberi oleh ulama bahawa perkara ini boleh menolak sihir. Okey, begitu juga tentang sihir lagi, sedikit lagi, iaitu qal alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Nabi Musa menjawab, campakkanlah tongkat kamu dahulu. Jadi bila 80,000 Fir'aun telah menyediakan 80,000 ahli-ahli sihir, tukang sihirnya untuk berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia mengumpulkan 80,000. Setiap 80,000 tu ialah mempunyai satu tongkat dan satu tali. Dia ada satu tongkat dan satu tali. Jadi bila ada tongkat dan tali ni, maka mereka campakkan 80,000 tongkat dan mereka campakkan 80,000 tali, maka menjadilah lebih kurang 160,000 ekor ular yang bergerak. Waja'u bisihrin azim, mencampakkan. Maka Nabi Musa beritahu kepada tukang-tukang sihir tadi, campakkanlah yang di tangan kamu tu tali dan juga tongkat. Campaklah kamu dahulu. Dia suruh campak dulu. Maka apabila mereka mencampakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang mereka merasa gerun. Tengok campak tu 160,000 ekor ular. Oh banyak, bukan sikit, bukan seekor dua. 160,000 ular.
serta mereka melakukan sihir yang besar dalam keadaan dan caranya. Lepas tu selepas itulah Allah Ta'ala kata, Allah SWT telah suruh campakkan, alqi ya Musa, alqi asaya ya Musa, campakkanlah tongkat kamu Musa. Selepas tu Musa AS telah campakkan tongkat tersebut menjadi satu ular yang besar. Azdahar nama dia. Ular tu ular besar lah. Ular tu dia telan semua 160,000 ekor ular tukang sihir, menyebabkan dia jadi besar lagi. Sehingga dalam tafsir mengatakan ular tu mulut dia boleh nganga untuk telan istana Firaun. Ular daripada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Begitu. Orang-orang Yahudi telah melakukan sihir pada Nabi sehingga ia telah memberi sedikit kesan lah. Bukan Nabi tidak terkesan, tapi Nabi juga memberi kesan, iaitu tentang apa? Menyebabkan Nabi menggambarkan bahawa baginda telah melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh baginda. Tetapi sihir ini tidak sampai mengubah hukum syarak lah. Sebagaimana kita kata Yahudi itu sihir Nabi supaya Nabi tersilap sehingga berlakunya perubahan pada hukum syarak. Tapi ulama kata tak menjejaskan keadaan hukum syarak tadi. Ada sebahagian ulama berpendapat belajar sihir dibenarkan atas tujuan memelihara diri. Itu pada peringkat awal dulu. Tetapi pendapat jamhur ulama bahawa dalam bentuk apapun belajar atau mengajar untuk tujuan apapun tidak dibenarkan. Sebab dia ada cara lain dan cara lain untuk menghindarkan diri daripada sihir tersebut. Ketiga ialah membunuh jiwa. Di antara dosa besar ialah membunuh jiwa. Jiwa ni wa karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan anak Adam. Anak Adam ni ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Allah Ta'ala mencipta manusia itu sebaik-baik ciptaan. Dan wa karramna bani Adam, dan Allah SWT memuliakan Bani Adam. Jadi apabila nak Bani Adam dilahirkan, maka Allah akan bagi satu jiwa, iaitu roh. Dan roh ini ialah mulia di sisi oleh Allah. Jiwa yang dimuliakan. Sebab Allah memuji insan itu ahsanut taqwim dan wa karramna Bani Adam, tanpa hak. Dimuliakan oleh Allah tanpa hak. Maka membunuh jiwa yang dimuliakan oleh Allah tanpa hak, maksudnya jiwa itu tidak boleh dibunuhkan, tidak boleh dibunuh tanpa hak. Tapi ada orang melakukan kezaliman menyebabkan pembunuhan jiwa telah berlaku. Kan kita tengok kan kisah-kisah sekarang, orang mabuk, melanggar orang, dispatch lagi, pembawa motor lagi, telah banyak dilanggar. So, hari raya baru ni pun satu orang kat Kuantan. Dan semalam telah berlaku satu orang lagi. Moga-moga hukuman yang berat dikenakan ke atas mereka ini, setimpal dengan kelakuan mereka. Kemabukan mereka tu tak boleh membiarkan mereka daripada terlepas daripada hukuman yang berat. Biar moga Allah SWT ubah hukum sikit. Okey. Keempat, memakan riba. Memakan riba, melakukan riba adalah haram dan kebanyakannya berlaku di dalam muamalat. Riba ni banyak berlaku di dalam muamalat lah, jual beli dan sebagainya. Riba ni ialah jual beli dan sebagainya. Jadi melakukan riba adalah haram dalam muamalat. Penerangan terperinci mengenai riba boleh didapati dalam kitab fiqh. Jadi sini saya tak terangkan secara detail lah riba tadi. Kenapa? Dia sebenarnya riba ni adalah satu konsep. Jadi jika konsep itu tak disempurnakan, maka konsep tersebut akan menjadi riba. Misalnya dalam konvensional, dia konsep yang kita pakai dalam apa yang didedahkan di dalam konvensional, cuma mereka tak beritahu. Tapi dalam konvensional, dalam apa-apa muamalah dalam bentuk konvensional, insurans konvensional dan sebagainya, sebenarnya itu konsep muawadah. Bila konsep muawadah, dia mesti ada 3 perkara. Dia kena ada jual beli, dan dia ada bahan yang nak dijual dan dibelikan tadi. Dia ada ain tadi. Itu dalam konsep. Dia ada pertukaran, dia ada jual beli, dia ada pertukaran. Bila dia ada pertukaran dan jual beli, dan dia mesti ada ain tadi. Benda tu jelas, nampak. Ain tu benda tu nampak lah. Jika 3 syarat ni tidak dipenuhkan, maka berlakulah
berlakulah keciciran dalam syarat. Bila berlaku keciciran dalam syarat tak ditepati, maka berlakulah pembatalan syarat tadi, menyebabkan perkara ini menjadi riba. Jadi dia panjang lebar lagi lah. Cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan sini, dia ada orang kata, pinjaman dengan bank secara Islam, sama dengan konvensional, sama je kena bayar. Dia sebenarnya konsep tu yang menyebabkan sesuatu muamalah tadi haram. Dia bukan masalah untung tak untung. Memang jual beli tu mesti kena ada untung. Dia kata bank Islam pun, dia kata dia menggunakan panama Islam atau Islamik ni pun sama juga kena. Dia jual beli mesti kena ada untung lah. Cuma konsep yang dipakai tadi yang menyebabkan dia menjadi riba atau tidak, ini panjang lebar lah dalam muamalat. Tuan-tuan boleh belajar dalam fiqh muamalat. Kalau nak beritahu dalam pembankan, Masya Allah, buka apa tu, doktor apa dia tu, doktor yang Din tu, yang lupa dah nama dia, Doktor bukan Syamuddin, doktor apa dia tu, Dr. Zaharuddin. Dia bahagian pembangkang dan dengan jelaslah dia menceritakan perkara tadi. So kena tanya orang-orang yang spesialis dan pakar lah. Cuma saya beritahu seimbas lalu di sini. Jadi konsep yang dipakai kalau dalam takaful, dulu kita pakai konsep satu. Sekarang bank Islam, bank negara suruh memakai konsep wakalah. Kita sebagai wakil, syarikat insurans ni sebagai wakil, wakalah. Satu, dulu kita gunakan sistem mudarabah. Dulu dia menggunakan sistem mudarabah. Dia ada konsep mudarabah, wakalah, muawadah. So konsep-konsep ni dia mesti dipenuhi dengan syarat-syarat tersebut supaya tidak berlaku gharar. Ada penipuan. Gharar ni ada ada benda yang tak jelas. Dia punya gharar tu satu benda yang tak jelas. Bila tak jelas tu yang menyebabkan satu konsep yang apabila tidak dituruti maka dia menjadi haram. So banyak. Jadi kalau dalam insurans konvensional kita ulama mengatakan itu konsep muawadah. Satu konsep muawadah mesti dituruti dan diikuti. Dalam sistem takaful pula dulu dia pakai sistem mudarabah. Mudarabah, sama-sama mudarabah, dan sekarang sistem wakalah, dan kebanyakan takaful Islamik ialah dalam keadaan sistem wakalah yang mula-mula dikenalkan, sebab takaful nasional memperkenalkan keadaan sistem mudarabah, tetapi apabila takaful ikhlas datang dia memperkenalkan sistem wakalah. Konsep-konsep itu dia adalah orang-orang yang menentukannya perkara-perkara tersebut. Jadi tuan-tuan kena jelaskan konsep tadi sebab dia kena mesti ganda ain. Jadi untuk supaya tidak pergi lebih jauh lagi, baru ni ada satu pertanyaan daripada kakak saya. Dia kata sebab atas konsep ni saya nak beritahu atas kesinambungan konsep ni. Boleh tak? Jadi saya kadang-kadang nak cerita satu-satu benda tu saya tak nak suka jumlah muqtaridah. Tiba-tiba mari satu hukum apa di sini. So mungkin ada kesinambungan apa-apa, pertanyaan itu akan dijawab. Pertanyaan tuan-tuan tadi akan dijawab mengikut kesinambungan yang saya nak tatbikkan di sini. Okey. Soalan itu ditanya oleh kakak saya. Adakah fun tadi? Ilmu fun lah, kita panggil ilmu fun lah. Fun lah, dia sebenarnya bukan ilmu pun, dia fun. Mesti kedoktoran, keingineeran, ke accountantan. Adakah dia tadi boleh dimasukkan di dalam sedekah jariah atau tidak? Sebab ilmu ni yang kita maksudkan di sini ialah ilmu Quran dan hadis. Jadi ilmu yang manfaat tadi ialah ilmu Quran dan hadis yang kita maksudkan. Dia meninggalkan murid dan dia meninggalkan anak murid, atau dia meninggalkan kitab yang ditulis, yang mana kitab itu akan digunakan seterusnya kepada mereka-mereka yang seterusnya, seperti kitab kita Mishkatul Masabih. Dah hampir 1000 tahun dah, Masya Allah masih diguna, maka dia mendapat bekalan akhirat yang tak putus-putus di dalam konsep ilmu yang bermanfaat. Jadi mengenai fun ni kita tak masuk dia dalam ilmu. So dia boleh tak masuk dalam, dia ada 3 saja: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Jadi semua benda ni dalam dunia dia banyak, tapi 3 ni sama ada dia masuk dalam tiga konsep ni, dia masuk tak dalam ketiga perkara yang basic ni.
Jadi ditanya, adakah ilmu fan tadi, ilmu fan, adakah fan atau funun tadi, fan atau funun tadi termasuk di dalam sedekah jariah? Sebab di dalam ilmu manfaat dia tak termasuk, sebab kita tak takrifkan fan itu sebagai satu ilmu. Tapi benda tu ikhtilaf lah. Tapi ulama-ulama dahulu tidak mentakrifkan fan itu sebagai satu ilmu. Walaupun zaman dahulu dah ada fan. Sebab semua orang Islam yang menguasai funun-funun ni, kedoktoran, ilmu falak, ilmu astronomi, semua itu dimiliki oleh orang Islam. Semua itu dimiliki oleh orang Islam. Funun-funun ini cuma dibaik-baiki pulih, dibaik pulih atau dikaji selidik. Sebab sesuatu peraturan tu Allah Ta'ala semalam kita dah beritahu, dia ada tetap peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di atas peraturan tadi, maka dia apabila siapa menyelidik dan mengkaji, maka bila ada konsep peraturan tu, maka berlakulah perkara yang diingini, tapi perkara ini telah diazalikan lagi. Itu konsep, sebab dia ada sunnatullah dan dia ada qudratullah semalam yang kita telah jelaskan. Dari dalam ayat tadi pun, dalam ayat semalam pun 3 daripada mufti, iaitu Mufti Datuk Muhammad Nur, yang telah memberi khulasah daripada ayat sihir semalam. Ada 3 konsep yang kita pakai dan tuan-tuan melihatlah. Saya tak nak sentuh banyak lagi sebab banyak perkara yang nak diceritakan. Kalau kita sentuh dengan detail, so kitab kita banyak. Ini pun saya dah sentuh dah sikit. Okey, berbalik kepada soalan tersebut. Adakah fan tadi atau funun itu boleh dimasukkan ke dalam sedekah jariah? Okey, sedekah jariah yang kita bagi misal seperti telaga, jalan raya dan sebagainya, yang mana selagi perkara tersebut digunakan walaupun orang yang telah menyedekahkannya tadi telah meninggal, tapi dia masih mendapat pahala sedekah jariah. Jadi bila saya tengok dalam syarah yang ditulis oleh Mula Ali Qari rahmatullahi alaih dalam perbahasan ni, saya baru lihat tadi 2-3 hari dah saya lihat, semalam pun saya dah lihat dah, tapi tidak kesesuaian waktu untuk memberi jawapan tadi. Sebab saya tak nak bagi jawapan bagi pihak saya. Jadi kalau orang tanya, tu Ustaz ambil mana? Saya ambil dalam syarah-syarah ni. Saya dah beritahu dalam syarah Mirqat ini. Dalam syarah Mirqatu Mafatih untuk syarah Mishkati Masabih. Dan kitab Masabih jugalah yang ditulis oleh Mula Ali Qari rahimahullah. Okey. Adakah dia termasuk? Jadi dalam perbahasan tu Syekh menyatakan bahawa yang nak menjadi sedekah jariah itu ialah ain. Benda itu dalam bentuk mal. Benda itu bukan dalam bentuk sifat, tapi dia telah menjadi satu ain, iaitu dalam bentuk mal, dalam bentuk harta lah. Jadi dalam bentuk harta, dalam bentuk ain. Rumah, dah nampak dah rumah tak ni? Ilmu fan ni kita mengajar. Jadi kita mengajar, dia bukan ain lagi, dia benda satu sifat. Jadi macam mana? Nak keluarkan zakat. Okey, keluarkan zakat dengan apa? Dengan ain lah, iaitu dengan kalau dulu kita pakai ain ataupun kita pakai syibah bil ain, iaitu dulu kita kalau kita zakat fitrah, kita pakai beras tapi kita tukar pada nilai qimah. Nilai itu dalam bentuk harta lah. Harta ini benda yang muqawwim dia panggil. Satu benda yang muqawwim, boleh nampak benda tu. Dia bukan benda tak nampak, dia benda tu boleh nampak. Jadi kalau kita nak keluar zakat, dia nak kena dengan harta. Orang tu dia ada kerja. Okey, dia kata kerja saya lah untuk zakat ini. Tak boleh. Dia kerja itu bukan mal. Bukan mal muqawwim. Benda yang boleh dinilai. So bila dia kerja, lepas dia kerja dia ada upah. Upah itulah bentuk mal. Mal itulah yang kita sedekahkannya. Kalau kita sedekahkannya dan kita buat dia, kita sedekahkannya dan kita buat dia mal, maka dapatlah kepada sedekah jariah tadi. Tapi kalau funun saja, ilmu yang kita sampaikan tadi, dia satu funun. Bila dia satu funun, dia tak bentuk mal. Bila tak bentuk mal, dia tak boleh dihukumkan di dalam sedekah jariah. Sebab sedekah ni kita bagi dalam bentuk mal, bukan dalam bentuk tenaga. Bukan dalam bentuk tenaga. Okey, tenaga saya, kebolehan saya ni, saya sedekahkan. Boleh? Tak boleh, tak sah benda tu. Benda tu tak sah. Jadi itu sahaja. Jadi maka
funun ini kita tak boleh diletakkan dia di dalam sedekah jariah. Itu ilah yang diberikan oleh Syekh lah. Cuma Syekh bahas lagi sedikit. Ada sedikit lah supaya mungkin benda ni dia band-band lah tengah-tengah. Syekh mengatakan, okey, funun ni kita boleh letak dalam satu konsep man sanna sunnatan hasanatan. Maksudnya siapa yang memulakan satu perkara baru. Dan perkara itu orang lain tiru dia, orang lain ambil manfaat daripada perkara itu, maka dia dikira orang yang melakukan kebaikan. Dan kebaikan dia ni kalau orang tu ambil, maka dia akan dapat pahala lah. Begitu. Dia boleh diletakkan dalam konsep man sanna sunnatan. Pada siapa? Misalnya kakak saya yang pertama, dia semua penggubat, penulis ilmu dalam undang-undang, di dalam undang-undang Inggeris, ke dalam bahasa Melayu. Dia semua bekerja dalam hampir 40 tahun. Kak Umi yang masuk tak hari ni? Kakak saya yang sulung dia tak masuk pula hari ni. Tak ada pula gambar dia. Tak tahu ada ke tak ada. Kakak saya yang kedua tadi ada dah. Yang pencen tu, yang pencennya apa tu, accountant ni, yang bahagian undang-undang ni, public admin ni. So dia telah menulis satu undang-undang. Dia tulis, dia kerja, dia ingat apa semua, dia tulis. Ini sebagai contoh lah, supaya tenang nampak. Tulis. So dia meninggalkan satu lah, yang mana orang lain akan dapat manfaat menggunakannya. Maka dia diletakkan di dalam man sanna sunnatan. Mereka satu benda melakukan satu perkara yang baik. Masuk tu, satu perkara yang baik, dan selepas tu orang guna seterusnya. Maka dia termasuk di dalam maran siapa yang melakukan kebaikan, dan kebaikan itu dilakukan oleh orangnya. Maka orang yang melakukan kebaikan kedua daripada kebaikannya tadi, maka dia mendapat pahala sama sebagaimana orang yang melakukannya dengan menggunakan konsep yang telah dia sumbangkan. Itu dia termasuk. Kalau dia telah khidmat membina masjid, dia telah berkhidmat membina masjid. So gini, kalau dia bina masjid tadi, dia ambil upah. So upah tu lah dia kena bagi. Dia ambil upah tu. Dia khidmat. Kalau dia bina masjid atau madrasah, tapi dia tak ambil upah. Tak boleh lah. Dia ambil upah tapi dia nak dapat pahala tu. Tak boleh lah, sebab dia dah diberi upah. Kecuali dia kata banyak ni, untuk submit borang ni dia kata untuk satu bangunan ni 30,000. Untuk arkitek kata borang ni 30,000. Tu saya 30,000 ni saya sedekahkan, saya tak nak ambil. So dia dapatlah ganjaran pahala tadi. Dan saya sedekahkan, dan saya sedekahkan, dan saya bagi ni 30,000 ni sepatutnya saya ambil, tapi saya bagi kepada madrasah, dan jadikanlah dia dalam pembinaan madrasah tadi. So dia dah dapat mal lah tadi. Begitu. Kalau dia boleh bina masjid, dia arkitek, dia bina masjid dia, tapi tak apa. Kalau orang buat masjid, bila dia berkhidmat untuk buat masjid, itu ada fadilat dia. Nabi kata, man banallahu baitan, man bana masjidan, man banallahu baitan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Ada fadilat tu. Barang siapa yang membina masjid, dia bagi duit untuk bina masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bina untuknya satu mahligai di syurga nanti. Kalau kita ambil arah yang 10K je, macam mana? Okeylah. So mana dia telah bagi 20K, so dia ambil sikit, dia bagi. Itu boleh dia dapat lah. Dia akan dapat atas dasar sedekah lah. Dia akan dapat atas dasar sedekah. Dia sedekah lah. So, maksud dia akan dapat atas dasar pahala sedekah lah. Dia akan dapat atas pahala sedekah lah. Dan pahala sedekah tu dibuat untuk apa? Kalau dia buat untuk masjid, so sedekah jariah tu berjalan lah. Kalau dia buat satu benda yang mana lepas tu dah habis, so setakat itu je pahala sedekah dia. Ini maksudnya kita nak jalankan benda tu menjadi jariah, berterusan.
Jadi dengan dia sedekah untuk bangunan, untuk membuat bangunan, so bangunan tu kekal. Bila bangunan tu kekal, dia akan menjadi sedekah jariah lah selagi mana bangunan tu ada, walaupun dia telah tiada. Okey, banyak kita menceritakan masail tu. Kita nak pergi terus saja. Cuma saya nak beritahu jawab, adakah fund itu termasuk dalam sedekah jariah? Tak. Fund itu kita melihat dari sudut mansanna sunnatan hasanatan. Itu yang nak dijelaskan. Okey, sedikit. Okey. Dan penerangan terperinci boleh didapati dalam kitab fiqh, tetapi satu ancaman yang keras terhadap mereka yang melakukan riba. Allah Taala kata fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasul. Jadi Allah mengiklankan peperangan kepada mereka yang memakan riba tadi. Okey. Jadi macam mana? Kebanyakan riba ni berlaku di dalam muamalat dan muasyarah kita lah. Jual beli kita dan muasyarah kita, dia adanya berlakunya riba. Dan kebanyakan dalam masalah konsep jual beli lah. Di situ berlakunya riba. Kenapa berlakunya riba? Kerana orang Islam ni, kerana apa? Kerana orang Islam ni ialah kenapa dia sanggup buat, kenapa kita orang Islam ni sanggup buat dosa? Sebab kita tak ada keiman, kita tak ada iman. Sebab apa? Kerana iman itulah yang menolak kita daripada melakukan maksiat atau menghindarkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu konsep dalam Islam ialah kita membina iman. Konsep yang pertama, kita mesti membina iman. Sebab apa? Kita dah ada iman, kita orang Islam dah ada iman. Cuma macam mana kita nak create iman kita, kita nak tambah iman kita. Dan ini mesti berlaku, dia tak boleh dengan satu-satu benda tu secara mendadak. Dia mesti ada kebolehan. Dia mesti menimbulkan seorang itu berkeinginan, dan bukan setakat berkeinginan, bahkan menimbul dalam diri seorang tadi kemampuan. Iman dah ada, keinginan ada, tapi tak ada kemampuan. Nak ada je, tak ada kemampuan. Kemampuan tu tak boleh, ataupun dia tak ada kemampuan. Keinginan ada, tapi tak dapat lakukan oleh kerana kemampuan dia dah tak ada dah. Jadi sebab itu, untuk iman ni kita dah ada keinginan tu, syukur dah, alhamdulillah kita dah ada iman dengan sebab kita dilahirkan dari dalam keluarga Islam dan ibu bapa kita Islam. Dua nikmat besar yang kita dapat daripada ayah dan ibu kita. Satu nikmat jisim, sebab itu kita bersyukur kepada kedua ibu bapa kita. Anishkur li wali walidayya. Allah Ta'ala kata anishkur li wali walidayya wali walidaik, hendaklah kamu bersyukur padaku dan bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu, kerana kita lahir di dunia ini dan kita telah keluar dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kita jasad dan jisim. Kedua ialah kita lahir dalam iman. Kita sudah ada iman, cuma iman tu weak lah, iman tu lemah, iman tu sekadar iman sahaja. So kita perlu membina kekuatan iman, dan supaya adanya kemanisan iman dalam bab-bab yang kita belajar baru ni. Dan sekarang macam mana kita nak membina kemampuan. Kita panggil dalam bahasa Arab isti'dad. Jadi untuk meninggalkan perkara yang haram ni, orang kadang-kadang tahu tapi dia tak boleh tinggal. Kata dia tak tahu. Kalau dia tahu dia buat, tak boleh juga, sebab reason tak tahu tak boleh bagi Allah. Allah tak akan terima reason kita bila kita kata, saya tak tahu, saya buat ni benda ni salah, saya tak tahu. Tak. Sebab perkara yang halal, al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, sudah jelas. Jadi kita kena, dan kita lah kena tahu, sebab fardu ain bagi kita untuk kita tahu. Benda ni kita telah bincang dalam daurah kita dalam Kitabul Ilmi baru ni. Okey. Dulu dia membina isti'dad, kemampuan dan isti'dad. Sebelum tu
tuan-tuan, saya nak binakan tuan-tuan dan kemampuan dan istiadat. Bila ada tuan-tuan ni atas kesinambungan lah istiadat dan kemampuan. Jadi saya dah sediakan tuan-tuan. Tuan-tuan duduk bersama saya dah, Masya Allah, daripada Ramadan lagi, permulaan Ramadan. Nah, ni hari yang ke-37 dah. Siaran live kita yang ke-37, tidak termasuk Dora 6 jam tadi. Ni hari yang ke-37 dah. Hari raya ke-10 yang ke-37 dah. Kita duduk ke-37. Kita berhenti baru 3 hari raya pertama dan 2 hari Sabtu Ahad hari ni kita buat daurah. Jadi bila tuan-tuan belajar hadis kan, saya kata hadis bersanad, Masya Allah, tuan-tuan pun seronok nak ambil sanad dah. Masya Allah. Tapi saya kena pastikanlah tuan-tuan tu daripada awal bersama dengan saya, baru sanad diberikan. Kurang-kurangnya di dalam daurah-daurah yang saya buat tadi, tuan-tuan boleh masuk dan bersama saya dengan daurah. Saya tak nak orang tiba saya nak bagi sanad, tuan, ada orang tampil, saya nak sanad juga Ustaz. So no. Saya tak nak bagi sebab dia tak ada istiadat untuk menerima sanad. Istiadat dia persiapan lah. Persiapan. Saya nak bagi tahu istiadat ni, saya nak masukkan perkara ni dalam makna istiadat. Dia tak ada kemampuan. Dia tak ada kemampuan apa? Tak ada kemampuan untuk saya bagi pada dia sanad. Kenapa kemampuan tak ada? Sebab dia tak menyertai pengajian kita. Walaupun tak semua, kebanyakannya. Dia mari cegelan-cegeluk sebulan sekali je dia di tengah. Tiba nak terima sanad 2-3 tahun lagi. Tiba nak terima sanad 2-3 tahun lagi. Tiba nak terima sanad 2-3 tahun lagi. Selepas tu dia tiba-tiba muka dah saya kan Ustaz, nak sanad. Okey, ada di kalangan asatizah yang mana untuk mengambil keberkatan, okey, dia mengajar Bukhari, satu hadis Bukhari saja, lepas tu dia bagi sanad Bukhari. Itu untuk satu hadis. Saya nak bagi sanad sebuah kitab, bukan satu hadis. Saya nak bagi sanad pada tuan-tuan ialah sebuah kitab. Sanad yang ada sebuah kitab, dan dalam sanad kitab tu banyaknya riwayat-riwayat. Sanad Bukhari, sanad Muslim, sanad Tirmizi, sanad Ibnu Majah, sanad Nisa'i, sanad Abu Daud, sanad Muwatta. Kelebihan sanad ni, memanglah kita belajar ada berguru, dan guru kita sampai ke Rasulullah. Jadi bila kita balik nanti, Allah tanya, dia kata, engkau belajar guru mana? Siapa guru engkau? Kita berkata, ni guru saya, 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 ni guru saya. Dan guru tu sampai ke Rasulullah. Maknanya kita pergi itu, kita bawa sanad yang mana sanad kita sampai ke Rasulullah. Kalau kita belajar berguru, engkau belajar macam mana guru? Saya belajar kat England. So sanad kamu siapa? Walaupun kita belajar agama, sanad kamu siapa? Orang Yahudi. So Yahudilah sanad kita. Jadi kelebihan dia tu sanad, sekurang-kurangnya Allah tanya kat kita, engkau bawa apa? Ya Allah, saya belajar juga, walaupun tak banyak, tapi adalah sanad, dan sanad saya sampai dengan Rasulullah. Sanad saya sampai ke Madinah. Maksud sampai ke Madinah, Sahibul Madinah ya, baginda sallallahu alaihi wasallam. So saya nak tunjuk, dia ada sanad yang paling besar. Tuan-tuan boleh buat sanad macam ni. Ni sanad besar, kita besarkan dia lah. Ini ada sanad besar, kita besarkan. Tunjuk kat depan rumah tu. Masya Allah sanad. Tapi dia adalah dalam A4, A3 ada sanad. Ini sanad. Ini sanad. Dia ada nama ni. Dia ada nama ni. Dia ada nama. Dia ada lain sanad. Ni sanad Bukhari. Biru ni sanad Bukhari. Dia ada nama ustaz-ustaz, nama pelajar tadi, nama tuan-tuan bawah sekali yang kat biru tu. Lepas tu naik pula sanad Bukhari, sanad Bukhari biru. Okey, sanad Muslim dan sanad Imam Tirmizi daripada atas ni sampai bawah, nama Tuan Fakaria Hamzah, Faiza Hamzah, Hanum Adini Hamzah, Hazlin Aslina Hamzah. Saya nama sebut adik kakak-kakak saya dengan adik-adik saya. InsyaAllah lah tuan-tuan pun ada lah kat situ.
Lepas tu, sanad Tirmizi, tu sanad hijau ni, sanad Muslim ni hijau. Sanad Tirmizi, sampai lama. Lepas tu sanad Nisa'i, Abu Daud, ni ada 4 sanad. Sanad Abu Daud, sanad Ibnu Majah, sanad Nasa'i, sanad Mu'atten. Saya akan bawakan pada tuan-tuan nanti insya-Allah lah. Tapi mesti bersamalah, tak semuanya, kebanyakan lah. Tiba-tiba teruja rasa beramal jadi lebih confident. Ya, betul. Sekurang-kurang kan tuan-tuan kan suka gambar. Ini sanad ni sertifikat lah, sertifikat. Ini sijil saya PhD. Tak ada. Inilah sanad saya, sanad Bukhari, sanad Muslim, saya pernah belajar. Begitu. Masya Allah. Wow, bestnya ada nama bersama ahli syurga. InsyaAllah kita semua ahli syurga. Tapi kita nak masuk bukan first intake. Kita nak masuk ahli syurga yang tertinggi. Itu syurga itu milik Allah. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan kita berusaha untuk menyempurnakan semua perintah Allah. Okey. InsyaAllah kita berutusan. Semoga boleh jadi hujah kita. Ya, betul. Kita boleh jadi hujah nanti insya-Allah. Kurang-kurangnya belajar tak? Belajar hadis. Tapi ada sanad ke? Ada lah sanadnya. Seronok. Kita cakap itu seolah macam tu dah insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kemampuan dan istiadat. Tadi kemampuan dan istiadat tu untuk mendapat sanad ni mesti ada kemampuan dan istiadat. Istiadat dia tuan-tuan bersama saya lah. Saya dah bagi masa pada tuan-tuan. So, tuan-tuan ambil lah masa saya. Dulu saya susah nak bagi masa. Dan bila saya dah bagi masa, saya akan bagi sungguh-sungguh. Saya mau tuan-tuan komitmen saja. Tapi mungkin orang ada kerja. So, dia tak boleh bagi komitmen dalam daurah pun nanti. So, dia ambil juga menyertai. Dia boleh tengok kemudian. Sebab mungkin dengan kerja berat tuan-tuan. Sebagainya. Kerja buat tuan-tuan. Jadi, bila ada kerja buat tuan-tuan, tuan-tuan boleh sambung, lepas tu tuan-tuan boleh dengar lagi. Tapi terbaiknya jika tuan-tuan, sebab tu saya cari masa supaya tuan-tuan live bersama saya. Muhadhir, maknanya tuan-tuan ada bersama dengan saya di sini. Tu. Tapi kadang-kadang kan manusia musyakkah kurang-kurangnya. Tapi janganlah terlalu musyakkah. Boleh buat graduasi, tak ada hal kita mari buat graduasi, kita buat kat hotel kat mana pun seronok. Kita buat besar-besaran lah. Takkan tak nak buat besar-besaran. Orang buat PhD, orang itu boleh besar-besaran. Kita duduk satu hotel, kita pergi satu hotel, kita buat di sana. Allahu Akbar. Jadi kena cerita gembira dulu. Kita cerita seronok dulu. Sebab supaya tuan-tuan berkegairahan. Cuma kegairahan tu tidak dapat apabila tidak ada istiadat. So kita bina istiadat lah sekarang. Kita bina kemampuan itu di dalam nak terima sanad. Tapi dalam Islam kita perlu bina ke istiadat iman. Di sini saya cerita. Istiadat itu kemampuan. Okey. Di akhir hayat baginda telah mengharamkan riba kepada sahabat setelah iman sahabat telah menjadi kuat. Zaman kita ni Islam dah sempurna dah. Semua dah ada dah. Zaman sahabat peringkat penurunan perintah, penurunan hukum ataupun penurunan perintah larangan. Jadi untuk membuat satu-satu tu, so dia membina, Allah Ta'ala membina kebolehan istiadat sahabat. Bila ada istiadat, orang itu dengan sendiri, orang itu bila ada istiadat iman dia, dengan sendiri dia akan tinggalkan. Tak payahlah kita suruh ke, tak payahlah kita nak buat. Kalau siapa buat macam ni, ini ancaman dia. Tak ada. Bila orang ada iman, dengan sendiri dia akan tinggal perkara ini. Bila ada iman, dengan sendiri dia akan meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat ini. Tapi membina istiadat. Jadi di akhir hayat baginda, Nabi telah mengharamkan riba, iaitu dengan perintah Allah lah kepada sahabat setelah iman sahabat menjadi kuat. Tertib Nabi membawa umat kepada iman. Nabi bawa dulu kepada iman. Nabi bawa dulu pada perkara yang boleh menolong. Lepas tu baru Nabi bawa kepada hukum solat. Apabila iman telah terbentuk dan amal dilakukan dengan sungguh. Bila kita dah ada iman, baru kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Bila kita ada iman, baru kita ada bersungguh untuk timbulkan iman. Itulah Nabi akan mencari cerita fadilatnya, apanya, perkara-perkara kita telah belajar dalam Kitabul Iman sebelum ni.
Okey, maka pada ketika itu kemampuan dan kebolehan umat untuk mematuhi seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah tu dah wujud, dah timbul, dah wujud dah. Oleh itu dalam kaedah berdakwah, sebab itu dalam konsep dakwah tu, terutamanya kita dalam dakwah tabligh ataupun mana-mana dakwah, konsep yang kita pakai khususnya kami dalam tabligh lah, kita memakai kaedah iaitu agar umat ini menunaikan perintah, tetapi bukan kemampuan untuk meninggalkan perintah, bukan menyembunyikan larangan Allah. Bukan kita nak sembunyikan larangan Allah, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, tak boleh. Kita tuan-tuan kata, bila tuan-tuan datang pada saya kata ni tak boleh, ni tak boleh, tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Oh, tuan-tuan kata faedah tak payah masuk ah. Saya tak beritahu. Tapi bila tuan-tuan lama bangun dengan saya, oh baru tahu tak boleh. Miss kelas. Saya tak kata jangan miss kelas, tapi tuan-tuan kata nak dapat sanad tak boleh miss kelas. So tuan-tuan dah tahu sendiri perkara yang tak sepatutnya dihindarkan. Boleh faham? Begitulah dalam dakwah ni, kita tak ancam orang. Kita tak ancam ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi kita bawa orang kepada iman. Kita bawa orang supaya memperbaiki iman. Menyediakan umat agar mampu menunaikan perintah, kita sediakan. Kita perlu ada iman, kita perlu belajar iman. Begitu persiapan. Tertib ini diambil daripada sahabat. Tertib ni kita belajar mula-mula ta'allamnal iman, summa ta'allam minal Quran. Sayyidina Umar kata kami mula-mula belajar iman, baru kami belajar Quran. Tapi dia belajar serentak lah. Tapi sekarang kita ni, oleh kerana kita dah ada, cuma kita cari, kita kena spend lah. Dan kita kena cari masa lah untuk memperbaharui iman dan mempelajari iman. Okey. Tetapi tertib kejatuhan dipanggil tarakki. Tarakki itu tertib Islam tu naik macam mana? Tarakki dia panggil. Tarakki daripada satu tingkat ke satu tingkat, satu tingkat ke satu tingkat, satu tingkat ke satu tingkat. Okey. Kedua, tanazul. Tanazul ni peringkat kejatuhan. So Islam naik daripada mana, jatuh daripada mana. Jadi tertib kejatuhan Islam, kita kan dia dari 5 konsep: imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. So yang kelima ni akhlak. Jadi Islam tu jatuh dari sudut akhlak dulu. Mana pertama sekali, oleh kerana kita tidak ada iman, oleh kerana tak ada iman, maka akhlak orang Islam, iman lemah. Bukan tak ada iman lemah, maka akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam. Yalah, betul lah tu. Belajar iman, lepas tu belajar hadis dan tafsir tu betul lah, setiap satu-satu. Jadi memang betul tuan-tuan kata macam tu. Jadi kita nak kata semua, nanti tuan-tuan tak mampu pula. Perlahan-lahan, bila tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan nak belajar apa pun tak apa, tertib-tertib yang diketahui. Jadi begitu. So kita memberitahu supaya membina istiadat. Okey, jadi tertib kejatuhan dari sudut akhlak. Orang Islam tak berakhlak lagi, orang Islam tak bermoral lagi, orang akhlak. Jadi perkara ini telah berlaku di zaman pemerintahan yang macam mana, kenapa orang-orang Tatar menyerang. Kenapa orang-orang Tatar telah menyerang Baghdad dahulu? Kerana akhlak orang Islam. Kerana akhlak orang Islam dah jatuh dah. Nilai moral orang Islam dah tak ada dah. Lepas tu pergi pada muasyarah dah. Kehidupan dah, jiran pun satu sama lain, zalim menzalimi satu sama lain. Lepas tu sehingga orang paling rapat dalam muasyarah, sehingga orang paling rapat dengan kita siapa? Suami paling rapat dengan isteri, isteri paling rapat dengan suami. Orang yang paling rapat dengan kita pun kita bohong. Orang yang bagi seumur hidup untuk kita pun kita bohong. Ni orang lelaki ni, masuklah saya. Kita banyak berbohong. Tak apa ustaz, bohong sunat, kita kata. Tak. Orang yang paling rapat dengan kita, isteri kita yang paling rapat dengan kita, dia sanggup korbankan segala apa untuk kita, itu pun kita bohong dia lagi. Banyak kita kona lagi sana sini, sana sini. Kenapa kita kona? Sebab iman kita lemah. Sebab kita lemah. Sebab tu kita kona sini, kita kona sana, kita kona sini, kita kona sana. Jadi ramai yang paling rapat dengan kita, isteri pun kita berbohong. Jadi bohong tak apa, bohong sunat. Okey. Kemudian muamalah. Sehingga muamalah kita dah rosak, jual beli rosak, Pak Haji menipu, PLSB, Pak lebay sapu bersih lah. Macam-macam boleh buat. Kenapa? Tapi kalau orang ada iman,
Biar saya rugi, tapi saya tidak menentang perintah Allah. Biar saya rugi, saya tak akan lakukan perkara haram dalam muamalah dan jual beli saya. Jadi isteri pun kuat kena. Tak ada. Orang lelaki semua kata macam tu. Tapi banyakkannya orang lelaki lah, orang perempuan lah yang dianyah-anyahkan oleh lelaki. Jangan sangat je orang lelaki menanyah orang perempuan menanyah lelaki. Okey. Jadi sehingga ke puncaknya, barulah solat ditinggalkan. Ibadat dah rosak dah. Lepas ibadat rosak, maka iman akan ditinggalkan. Cara untuk mengembalikan umat kepada agama tidak boleh dengan cara kejatuhannya, iaitu daripada akhlaknya, tetapi perlu dibaiki tunjang akarnya, iaitu iman. Apabila iman dibaiki, maka kelazatan ibadat akan dirasai, sehingga untuk menunaikan solat pun dirasai satu perkara yang amat besar. Saya ada satu orang ustaz, almarhum Ustaz Yusuf rahmatullah alaih. Dia adalah syura Kelantan. Saya daripada kecil lagi saya kenal dia. Tahun 81 saya membonceng di belakang dia saja, mana-mana ikut dakwah. Tahun 82 dan sebagainya. Dia banyak ajar saya. Sampai saya habis mengaji Bukhari, dia kata, "Ustaz, saya nak mengaji dengan ustaz lah pula," dia kata. Ustaz Yusuf, kalau orang Pasir Mas mesti kenal. Ustaz Suh Dakwah orang panggil dia. Ustaz Suh Dakwah. Ustaz Yusuf almarhum rahmatullah alaih telah meninggalkan kita beberapa tahun lepas lah. Masya Allah. Saya tanya dia pengalaman dia. Saya kata, "Ustaz, dah 30 tahun Ustaz ni dalam dakwah. Ustaz buat dakwah. Apa yang Ustaz dapat?" So saya tanya dia, "Ustaz dapat apa?" 30 tahun masa tu saya dah tua. Sebelum dia meninggal tu. Saya kenal dia tahun 80-an lagi saya kenal dia. Tapi saya berduduk mengajar pun, belajar pun sama kena. Jadi saya kata, Ustaz ni dalam masa 30 tahun, apa Ustaz dapat? Dia kata, "Husno, saya cerita kat engkau je. Husno, orang Kubang Batang. Ustaz Yusuf ni orang Kubang Batang. Tapi duduk dekat dengan almarhum Cikgu Fauzi yang baru meninggal baru ni. Cikgu Fauzi tu Cikgu Fauzi mengajar SID tu, selalu dia bergaduh dengan saya masa saya tingkatan 3 tu. Selalu dia marah saya buat dakwah begini, dia marah saya. Lah saya jumpa dia kat Pakistan. Kena juga kat dakwah engkau cikgu. Dulu dia bergaduh dengan saya, Cikgu Fauzi almarhum. Moga Allah SWT cerahkan kubur dia. Dia baru meninggal dengan sakit kanser. Dia baik dah tahun 2018 tahun ni dia bersama saya 40 hari. Masa tu dia kena kencing manis dah, tapi dia sakit. Saya selalu dengar dia, tapi dia bengis lah. Saya kata, "Cikgu ni bengis tak hilang-hilang lagi," kata. Isteri dia guru kami, guru biologi kami, Cikgu Rosnah. Guru biologi kami. Jadi saya kata, "Cikgu ni bangis daripada dulu sampai sekarang." Dia suka je dengan saya. Jadi Ustaz Yusuf rahmatullah alaih, saya tanya, "Ustaz, 30 tahun dalam dakwah ni, macam mana dengan solat Ustaz?" Dia kata, "Husno, 30 tahun dalam dakwah ni, saya baru tinggal semayang berjemaah 2 kali je." Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan gambarkanlah apa kebolehan dan kemampuan iman tadi. Dia kata, "Husno, dalam masa 30 tahun ni, saya bagi tahu kamu je lah," dia kata. "Benda ni tak boleh nak tunjuk pun. Dia lepas dia mati pun saya cerita ni." Dia kata, "Husno, 30 tahun. Ustaz," dia panggil saya Ustaz lah. "Ustaz," kadang-kadang dia panggil Maulana. "Ustaz, 30 tahun. Saya hanya tinggal," masa tu berapa tahun lepas lah saya tanya dekat dia, pun dah habis beberapa tahun dah saya tanyanya. Dia kata, "Saya tinggal semayang berjemaah 2 kali je." Tengok bila ada iman, tinggal semayang jemaah pun tak. Kuat, iman dah kuat. Masya Allah. Iman, ihtimam, serban tu tak lengkang lah. Duduk semua. Daripada saya kenal lagi. Daripada saya kenal lagi, sampai mati serban duduk dengan kepala dia. Masya Allah. Orang yang mengamalkan kehidupan sunnah Nabi SAW. Okey. Cara untuk mengembalikan. Jadi saya buat sini laporan daripada seorang yang melakukan usaha dakwah. Saya tak sebut nama dia lah.
Kata jangan kau sebut nama aku, sudahlah. Okey, saya kata saya nak minta izin, saya nak masuk dalam kitab saya ni. Tu saya tanya tu. So anak dia kata kau jangan sebut nama aku, sudah. Okey. Nama ustaz saya tak sebut. Saya minta izin lah. Saya nak masukkan satu penulisan lah kepada beliau. Saya kata laporan seorang yang melakukan usaha dakwah selama 30 tahun hanya 2 kali saja saya meninggalkan solat berjemaah. 30 tahun. Itu saya sebut nama dia di sini. Saya tak sebutlah sebab dia tak sebut. Banyak tempat-tempat kawan yang saya sebut dalam karangan saya. Almarhum Ustaz Fadli dengan doanya yang memperkenalkan Allahumma yang doa-doa dekat Ramadan tu, waballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waballighna Ramadan. Ni ustaz saya dengar daripada Ustaz Fadli selalu doa ni. Dan dulu benda ni tak didoakan banyak sangat. Saya dengar daripada doa Ustaz Fadli pada tahun 96. Masa tu saya tak habis lagi Ustaz Fadli dah habis, dia dah mula mengajar di seluruh Malaysia. So saya ikut dia. So dia doa macam ni. So apabila doa dekat Ramadan, dalam kitab Ramadan saya telah menyebut nama almarhum Ustaz Fadli sedikit di dalam karangan saya. Dan kawan saya yang paling saya suka sekali ya, Badrul Munir. Badrul Munir tu iaitu dia meninggal 10 akhir Ramadan. Sebab ni saya pun cerita, dan saya cerita di dalam bab iktikaf di bulan Ramadan, bab iktikaf di dalam bulan Ramadan. Dan di situ saya sebut nama Badruddin Munir. Badruddin Al-Munir nama dia. Dan dia mati di 10 akhir di depan Raudah. Dan beliau didafankan dan dikuburkan di Jannatul Baqi'. Dia kata dia tak kahwin dekat umur 40. Saya kata nama apa dia? Badrul. Saya tak panggil dia Badrul. Saya panggil dia Abang Bat. Kau bila nak kahwin? Kahwin kat syurga je lah ustaz, dia kata. Gitu. Dia tak kahwin. Tak tahu kenapa tak ada rezeki dia dah kahwin. Kahwin kat syurga lah ustaz, dia kata. So kahwin di syurga sungguh lah. Dia mati tak kahwin lagi. Kan tak apa. Itu sedikit sebanyak cerita pengalaman kita. Dan Masya Allah, Abang Bat, Masya Allah, di depan Raudah di 10 akhir Ramadan. Allah SWT ajib. Allah terima dia. Tidak tergambar padanya untuk meninggalkan solat berjemaah dengan sahaja. Bila ada iman, nak tinggal sembahyang jemaah pun tak. Tak tergambar nak tinggal sembahyang jemaah ni. Inilah cara peningkatan iman. Bukan dengan memperbaiki daripada cara atas, tetapi maknanya tak ada akhlak tadi, tetapi bermula daripada bawah. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlakiyat. Apabila ada iman, orang akan berkata, biar perniagaan saya rugi asal saya tidak melanggar perintah Allah. Biar saya tidak dapat projek asalkan saya tidak terlibat dengan riba. Ini ialah hasil daripada kekuatan iman yang wujud di dalam diri seseorang. Allahu Akbar. Yang wujud di dalam diri seseorang. Ada sebahagian orang ingin untuk tanfiskan hukum ahkam. Dakwah ni suka dengan perkataan tanfis. Sebenarnya saya dah cerita dapat tanfis, tapi sekarang dalam dakwah baru tahu tanfis, amali tanfis. Tanfis, nak tanfiskan Islam. Kita macam mana tanfis macam mana nak tanfis? Mula-mula tanfis dulu. Baru mesyuarat. So saya guna dah perkataan tanfis ni dalam kitab saya. Sekarang baru masyhur di dalam dakwah tanfis. Saya dah keluarkan dah nama ni. Ni tanfis ni, melaksana. Macam mana cara pelaksanaan, itu tanfis. Pelaksanaan dan tanfis. Jadi sejak kebelakangan ni, bahasa dakwah yang paling special sekarang tanfis, bukan tanfis, tanfiz. Dia daripada perkataan hafazah. Daripada perkataan hafazah, bukan tanfis. Itu tanfis salah. Tanfiz. Tanfiz. Nak tanfiskan Islam. Okey. Ada sebahagian ulama dia nak tanfiskan Islam, dia nak laksanakan Islam terus tanpa ada istiadat dan kemampuan umat. Tanpa ada istiadat dan satu tajwiz. Satu tajwiz tu nak rancang tu. Tanfiz tu laksana lain kan.
Pelaksanaan tadi. Bukan tanfiz, bukan dengan S, dengan Z. Tanfiz. Tu baru betul. Okey. Tetapi kadang-kadang kita sebutkan ijtima', istima'. dia dah jadi Melayu. Istima', bukan istima'. Ijtima' dengan jim. Jama'ah. Ijtima', bukan istima'. Dia kadang-kadang salah sebut, tak apalah, asalkan salah pun tak apa, benda matlamat ada okey ya, tapi bahasa pun kena betul jugalah. Okey. Tetapi kita perancangan tanfiz ni dia bukan setakat carangan, dia nak laksana terus dah. Nafiz tu dia nak laksana dah. Tanfiz ni pelaksanaan dah. Tajwiz tu perancangan ni, kita tajwiz dulu, kita rancang dulu, tu perancangan. Tanfiz tu kita pelaksanaan dah. Pelaksanaan. Macam nak laksana. Ada ulama di kalangan mereka, kita nak laksana ke Islam. Biar orang tak ada iman pun, kita laksana juga Islam. Begitu. Pelaksanaan tadi. Tetapi kita mengatakan akan kelemahan dan ketiadaan istiadat dalam dakwah. Kita kata umat lemah lagi. Umat ni tak ada kemampuan lagi. Jadi untuk melakukan sesuatu sudah ada ahkam. Jadi ulama mengatakan, tetapi kita mengatakan akan kelemahan dan ketiadaan istiadat umat untuk melakukan walaupun sudah ada ahkam. Benda tu dah ada dah, tapi kita tak boleh nak buat lagi. So kita kena kuatkanlah orang yang nak melaksanakan takdim. Pelaksanaan tanfiz tu sebenarnya nafiz, dia daripada perkataan nafiz, menafizkan Islam dengan mentanfizkannya. Dia pun nafiz ni jangan digunakan dalam bahasa dakwah, jadi orang tak faham. Saya guna perkataan tanfiz lah, senang. So saya dah buat lama dah perkataan tanfiz ni. Kitab ni saya dah tulis ni belum 2010 lagi. Okey. Perkataan sudah wujud, cuma penggunaan dia tak ada. Okey. Jadi mana pula? Ulama ingin mewujudkan hukum hudud. Ini tidak salah. Sebenarnya saya dah bahaskan di dalam Kitabul Ilmu di situ. Ulama telah nak wujudkan hukum hudud di situ. Tak salah. Kita kata tak salah, betul. Hukum hudud nak, kita pun nak. Tapi adakah kemampuan pada umat untuk pelaksanaannya? Adakah kemampuan pada umat untuk melaksanakannya? Saya bukan menolak. Tadi kata-kata nama ustaz ni menolak pula hukum hudud. Tak, hukum hudud lah kita nak. Tapi sekarang adakah umat ini mampu untuk melaksanakannya? Adakah umat ini mampu untuk pelaksanaan tadi, untuk tanfizkan tadi? Bila kita nak tanfizkan, adakah mampu? Kalau tak mampu, dia kona-kona sana, bahaya. Jadi, untuk ingin mewujudkan hukum hudud tidak salah. Tetapi perlu untuk menyediakan umat dahulu dan mewujudkan istiadat. Bila ada istiadat, haram pun kami tak nak buat. Biar niaga kami rugi. Bila ada iman, biar niaga kami rugi. Kami tak akan tipu. Kami tak akan lakukan riba. Itu istiadat imaniyah. Itu kemampuan imaniyah dan kekuatan imaniyah. Maka golongan yang lemah dan rendah saja dihukum, sedangkan orang besar terlepas. Bila pelaksanaan hukum ni datang, golongan yang lemah kena, golongan yang besar lepas. So mampu ke, sanggup ke apabila tanfiznya hukum Islam ni, yang mana orang-orang besar bila dia buat salah dia tak terlepas. Biar dia tak terlepas. Sanggup ke benda ni? Biar dia tak terlepas. Okey, kalau dia buat salah, dia juga kena dihukum macam mana orang-orang marhain. Oleh sebab itu, hukum hudud nak dijalankan kepada wanita. Ada satu sebab hukum hudud ni nak dijalankan kepada wanita Makhzumiyah. Wanita Makhzumiyah. Saya dah cerita sedikit sebanyak masa isu hangat tu. Lepas tu terputus video saya tu kan. Lepas tu saya sambung sedikit dalam daurah kita. So di sini dalam daurah tadi, isu hangat tadi. Jadi bila wanita Makhzumiyah ni, dia daripada golongan bangsawan, telah mencuri, dan perkara ini telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Bila dihadapkan kepada Nabi, sabit kesalahan dan ada bukti, maka Nabi telah membuat satu keputusan
bahawa tangannya dipotong. Bila perkara itu telah dihadapkan Nabi dan Nabi telah buat keputusan kerana adanya hujahlah, adanya saksi, dan barang yang dicuri itu atas nilai kadar yang mana boleh dijatuhkan hukuman hudud. Okey. Jadi maka bila Nabi dah putus, cuma tunggu hari nak pelaksanaan saja. Jadi pihak-pihak bangsawan ni, sebab wanita ni, Makhzumiyah ni daripada golongan bangsawan, dia pergi jumpa pada pihak yang mana dicuri barang oleh wanita itu. Pihak yang dicuri tadilah. Maka dia kata, kau maafkanlah dia. Lepas tu bila maaf, nanti beritahu Nabi SAW, orang yang mana barang itu mencuri tadi dimaafkannya. Sudah memaafkannya, maka hukum hudud tak boleh lagi dikenakan. Jadi siapa nak bagi tahu Nabi? Sebab Nabi telah buat keputusan bahawa hukum ini dikenakan pada wanita Makhzumiyah itu, golongan bangsawan tersebut. Tapi siapa nak bagi tahu Nabi? Oh, tak ada orang berani. Satu orang saja boleh bagi tahu Nabi. Usama bin Zaid, cucu angkat Nabi. Sayyidina Usama bin Zaid, kan kita dah beritahu kenapa kemurtadan telah berlaku kepada orang Mesir, orang Yaman, kerana dia memandang rendah kepada Usama. Ingat tak saya dah ceritakan sebelum ini? Nabi menunggu Usama daripada Arafah nak bertolak ke Muzdalifah. Lama semua orang dah siap dah. Nabi kenapa tak datang lagi ni? Dia kata tunggu budak, tunggu seorang. Lepas tu Usama keluar daripada qadha hayatnya. Alah, tunggu budak, tunggu anak hamba ni, dia kata. Oh, tapi Nabi sayang anak angkat Usama bin Zaid tadi. Usama bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Benda ni saya dah cerita dah. Jadi dia kata yang boleh cakap dengan Nabi Usama je. Sebab Nabi akan dengar cakap Usama. Cucu, kalah orang dengan cucu. Walaupun bengih macam mana dengan anak, cucu boleh naik atas kepala. Kalau kita lah, kalau ada cucu tu, cucu boleh naik atas kepala. Okey. Lepas tu Nabi kata tak. Hukum Allah telah daku putuskan ke atasnya. Dan sabit kesalahan, dan apabila kamu telah hadapkan mahkamah pengaduan ini, pembicaraan ini di mahkamah Allah bersama Nabi, dengan Nabi, maka Nabi telah buat keputusan kerana sudah ada jelas dan sudah ada bukti dan sudah ada saksi. Maka Nabi telah membuat keputusan, aku tidak boleh menarik lagi hukum Allah, sebab hukum Allah ni kalau aku tarik, aku mendurhaka dia, maka hukuman dijatuhkannya. Nabi kata itulah kehancuran Bani Israel. Kehancuran Bani Israel apabila hukum tadi kena, apabila pelanggaran perintah di kalangan orang bangsawan, bila dihadapkan ke mahkamah, mereka telah diputuskan dengan hukum Allah, tetapi mereka mereka telah terlepas dengan sebab kebangsawanan mereka. Inilah kehancuran umat. Bila hukum ini dapat dihidupkan di tempat kita, adakah golongan bangsawan atau orang-orang besar anaknya terlepas atau tidak? Nabi kata, kalau belum dia datang kepada aku dan aku tak buat keputusan, kamu maafkan dia dahulu. Jadi sepatutnya perkara ni kena minta maaf dahulu kepada orang tadi dan sebelum datang kepada aku. Minta maaf, dah bila minta maaf, okey dah, selesailah masalah. Jadi tak perlu masuk mahkamah. Dah bila masuk mahkamah dah putus, aku tak boleh buat apa-apa dah, dia kata. Kena jalan. Tengok. Fa innama ahlakal ladzi qablakum annahum, saya ambil pendek saja riwayat tu. Qablakum annahum kanu iza saraka fihim as-sarif tarakuhu wa iza saraka fihim ad-dha'if wa aqamu alayhi al-hadda. Aimullah law anna al-Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Al-Bukhari. Nabi kata, sesungguhnya binasanya kaum sebelum kamu adalah mereka apabila golongan bangsawan dalam kalangan mereka mencuri, maka mereka melepaskannya. Dan apabila golongan marhain yang lemah dalam kalangan mereka mencuri, maka mereka melaksanakan hukum hudud ke atasnya. Demi Allah, Nabi kata, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya.
Bila sabit kesalahan lah, aku potong tangannya bila sabit kesalahan. Al-Bukhari riwayatnya saya ambil riwayat separuh saja. Tetapi jika kita lihat isti'dad hari ini sangat lemah. Memang kita tengok kemampuan sangat lemah pada hari ini. Apabila insan sudah kuat, bukan saja hukum hudud dapat dilaksanakan, bahkan pesalah itu sendiri akan menyerahkan diri. Macam Nabi, di zaman Nabi, pesalah itu sendiri menyerah diri. Berkata Maulana Ilyas, jika aku mahu namakan usaha ini, maka aku namakan usaha ini dengan Tahrikul Iman, untuk menggerakkan iman. Tetapi usaha ini tidak diberi dengan apa-apa nama, bahkan orang yang menamakannya Jemaah Tabligh. Tuan-tuan kata Ustaz Sunung tu dia orang tabligh, betul dia cerita tabligh? Tak, itu saya nak menceritakan hakikatnya. Alhamdulillah, saya kenal agama, terima kasih pada orang tabligh. Saya kenal agama, terima kasih pada Ustaz Yusuf almarhum. Saya kenal dakwah, saya kenal agama sebab orang tabligh ajak saya pergi masjid. Timbul keinginan, belajar hadis Bukhari ya, dengar hadis Bukhari ya. Oh ya Allah, naknya belajar. Alhamdulillah, Allah pilih belajar. Lepas belajar, habis Bukhari Muslim. Allahu Akbar, habis Mishkat. Ya Allah, bukan setakat belajar, mengajar pula. Bukan setakat belajar, mengajar pula. Terima kasih pada orang dakwah. Terima kasih. Terlalu banyak. Okey, di antara dosa besarnya ialah lari daripada pertempuran. Di antara dosa besar ialah lari daripada pertempuran. Lari daripada bertempur dengan orang kafir. Jika orang kafir lebih ramai, maka diharuskan untuk berundur. Pada peringkat awal, bila peringkat awal, dan bila peringkat awal Islam ni kuat, peringkat awal. Islam ni yang semangat lagi. Maka Allah Ta'ala kata kalau 1 lawan 10 tak boleh lagi. 1 nisbah 10 tak boleh lagi. Tapi oleh kerana iman lemah, Allah Ta'ala kata 1 nisbah 2 tak boleh lagi. Kalau 1 nisbah 3 boleh lagi. Boleh lagi. Maknanya boleh lagi sebab 1 nisbah 3. Tapi kalau 1 nisbah 2 tak boleh lagi dah. Dulu 1 nisbah 10 tak boleh lagi. Macam mana firman Allah SWT, Al-an khaffafallahu ankum wa alima annakum da'afa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan dulu. Dulu 10 nisbah 1. Kerana dia mengetahui bahawa pada kamu ada orang-orang yang lemah. Oleh itu, jika di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan menewaskan 200. 1 nisbah 2 lah. Dan jika antara kamu 1000 orang, nescaya mereka akan menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Dan ingatlah, Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Allah SWT berserta dengan orang-orang yang sabar. Okey. Lepas tu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyi, harridil mu'minin 'alal qital. In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibuna mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibuna alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ini ayat mula-mula ni. Sebab tu ayat ringan tadi saya bawa ayat mula-mula, lewatkan sedikit. Ayat ringan tu. Wahai Nabi, perangsangkanlah, galakkanlah orang-orang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara mereka 20 orang yang sabar, nescaya akan menewaskan 200 orang. 1 nisbah 10 daripada musuh orang-orang kafir. Dan jika di antara mereka ada 100 orang, nescaya akan menewaskan 1000 orang dalam orang kafir. Disebabkan itu mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti. Itu ayat 65. Ayat maksud tu 1 nisbah 10. Mari ayat 60 ni dah ringan dah. 1 nisbah 2. Tetapi jika berundur, tapi kalau ni 1 nisbah 2, kita berundur. Berundur bukan nak lari. Berundur atas dasar mengatur strategi peperangan. Dibolehkan lagi. Bukan berundur nak lari dah, tak nak perang dah. Berundur sekejap sebab atur strategi peperangan. So boleh masuk balik, tak apa, walaupun 1 nisbah 2. Menuduh wanita yang suci, iaitu di antara yang ketujuh tu ialah qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Menuduh wanita yang suci, yang beriman, menuduh
Muhsanat, wanita yang suci. Mu'minat, wanita beriman. Al-ghafilat, dalam surat 270 tu saya terjemah al-ghafilat. Al-ghafilat iaitu yang beriman, yang ghafilat, tidak tahu menahu tentang kehidupan luar dan dosa. Maknanya orang yang, wanita yang begitu suci, wanita yang begitu bagus dan taat, tak tahu menahu tentang dosa ni pun kena tuduh. Macam mana Misal ni dia agak pelik sikit lah. Misalnya begini, ada kan dululah orang-orang dulu lepas dia kahwin, wanita ni bagus, tapi dia kena kahwin, dia tak tahu dia kena kahwin. Wanita dulu kan bagus, wanita-wanita yang duduk di rumah, bukan wanita tak duduk rumah tu tak bagus, tapi orang-orang dulu macam tu. Bila dia kahwin, dia dipegang oleh suaminya, dan dia tahu kalau dipegang oleh lelaki haram. Dia dipegang oleh suaminya. Dia kata, kenapa pegang saya? Kenapa pegang saya? Suami tu katakan dah halal. Mana boleh pegang saya? Ayah saya kata orang lelaki tak boleh pegang saya. Orang lelaki tak boleh pegang saya, mana boleh? Suami tu dah halal, nak pegang lah. Tapi oleh kerana wanita ghafilat, saya nak beritahu terjemah ghafilat tu, maksudnya dia tak tasawur pun pada perkara dosa, seperti zina dan sebagainya. Dia tak tasawur pun, sehingga bila dia halal pun, dia dipegang oleh suami dia pun dia takut. Mana boleh pegang saya, haram. Maksudnya begitu sucinya, dia tak tahu. Dia dah halal dah, suami dia dah halal lah pada dia. Dia tu dah halal dah pada suami dia. Pegang saya. Ada jenis orang jenis macam tu dulu. Sekarang tak ada dah, payah dah nak carinya. Wanita yang ghafilat ni, wanita yang tak tapi saya terjemah bahasa sopan lah sikit. Saya tak terjemah masa tu, saya terjemah wanita tu tidak tahu menahu tentang kehidupan luar dan dosa. Maknanya perkara dosa pun, mana tak tahu menahu, maksudnya bukan tak tahu tempat dosa, jadi tak tahulah perkara tu dibolehkan untuknya. Kedua-dua syarat ini ialah syarat ihtirazi, bukan syarat ittifaqi. Syarat sepakat saja, bukan syarat ihtirazi. Mesti wanita yang dituduh tadi hak suci, kalau hak tak suci, hak yang bagus. Yang bagus, yang maknanya tak tahu apa-apa. Tak, wanita yang suci, yang bagus, yang lain, walaupun dia tahu perasaan tu, maka dia dituduh juga. Bukan tu, menuduh perkara boleh membinasakan. Menuduh itu perkara yang boleh membinasakan. Mukminat ialah syarat, mukminat ialah syarat ittifaqi juga, secara sepakat juga. Bukan terhad kepada wanita atau lelaki yang baik dituduh berzina. Kita menuduh lelaki yang baik, tapi jarang sangat lelaki itu dituduh berzina, sebab lelaki yang memulakan perzinaan. Tapi wanita yang dituduh berzina. Bahkan menuduh lelaki juga tidak boleh, disebabkan sirah mu'annas, kerana kebanyakan tuduhan berlaku pada wanita. Sebab tu orang tanya, apa pula bubuh wanita sini? Sebabnya banyak berlaku. Kadang-kadang semua laki, semua laki, semua laki. Tempatnya wanita je. Kebanyakan wanita ni kaum yang lemah, kaum-kaum yang lemah, dan banyaknya mereka ditahmahkan. Mereka ditahmahkan. Memakan hana yatim, saya tak bahaskan lagi di sini. Saya tinggalkan di sini makanan harta anak yatim. Cuma saya tak jelaskan. Saya nak jelaskan satu di tempat lain. Cuma saya terjemah di dalam terjemahan saja. Saya tak jelaskan. Kadang-kadang saya tak jelaskan sebab ada tempat yang saya nak menjelaskannya dengan detail. Jadi kalau saya jelaskannya, saya tak jelas. Semua dalam terjemahan sudah ada. Saya tak jelaskan di sini dalam penerangan. So, saya ada satu tempat yang saya akan jelaskannya. Memakan harta anak yatim. Apa itu ihtirazi? Apa itu ittifaqi? Alah, kan saya dah ceritakan. Ittifaqi itu ialah sepakat. Kita nak terjemah, bukan kebetulan. Kebetulan lah kau datang. Mana ada kebetulan? Semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya, macam sepakat je kita datang. Bukan kebetulan. Gimana? A dengan B, muda dengan Husno datang. Ustaz, kebetulan lah kita datang sekali. Mana kebetulannya? Semua ditentukan oleh Allah. Maka kita kata, macam sepakat pula Ustaz dengan saya nak sampai kat sini. Sepakat tu lah ittifaqi. Ihtirazi ni maksudnya apabila syarat tu ada, dia tak boleh dikeluarkan daripada syarat tu. Wanita yang mukminat. Kalau kita kata mukminat tu syarat ittifaqi, maksud orang lelaki tak boleh masuk dalam syarat tadi. Kalau kita kata kalau syarat tadi, kalau kita kata syarat
ihtirazi, mana al-mu'minat al-ghafilat. Jadi kita kalau syarat tadi kan, kalau kita tengok dalam hadis tu, iaitu muhsanat, mukminat. Mukminin pun boleh. Cuma mukminat ni dimasukkan secara ittifaqi, secara sepakat, kerana kebanyakan wanita dituduh. Itu sebenarnya bukannya mukminat saja, mukminin pun boleh. Jadi kalau ittifaqi boleh masuk lelaki dan wanita, walaupun disebut wanita atau lelaki, itu ittifaqi. Tapi kalau ihtirazi, maka kalau dia kata wanita aja, lelaki tak boleh masuk. Itu ihtirazi, syarat yang tidak boleh ditinggalkan, hanya dikhususkan pada golongan-golongan itu. Maknanya syarat ittifaqi ni, gitu kan, kita dah belajar perbahasan iman tu, syarat ihtirazi, syarat ittifaqi. Okey, bahas. Okey, kita pun dah habislah. Nanti insya-Allah kita masuk ke hadis 53, iman akan hilang sewaktu melakukan seburuk-buruk dosa. Insya-Allah, dengan kita pun ada orang nak mula kerja dah. Masya-Allah, kita boleh terus. Jangan lupa ya, InsyaAllah nanti saya akan iklan daurah kita yang seterusnya pada 13 dan 14. Kita buat 2 minggu sekali lah, pada 13 dan 14. Nanti insyaAllah saya akan masukkan awal lagi program di event tu, supaya jangan last minute masuk. Tuan-tuan last minute, mohon ni 30 orang last minute masuk. Lepas tu kadang-kadang hari kedua, semalam hari Ahad tu nak habis, hari kedua tu nak masuk lagi dia. Saya kata tak apalah, nanti yang selepasnya. Nanti saya bagi tahu admin, nanti yang selepasnya. Masya Allah. Jadi insyaAllah kita boleh sertai, insyaAllah. InsyaAllah untuk itu tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan tengok. Nanti sebab tu saya kata tuan-tuan tengok video-video saya untuk penjelasan. Kalau ada tempat-tempat saya salah, betul kan. Kadang-kadang tersasul cakap, kadang-kadang apa-apa, kadang-kadang adalah mana-mana manusia dia tidak boleh lari daripada kesilapan, dan kesilapan itu boleh diperbetulkan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jangan lupa ya, sanadnya. Jangan lupa ada sanadnya. Sanad ni jangan lupa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Turun jawab Kitabul Ilmu. PM saya apa yang saya tertinggal dalam jawapan Kitabul Ilmu tu. Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah esok kita sambung lagi pengajian kita 6.45. Wallahu a'lam.